Hak Jawi ni muka surat 17. Hak Rumi muka surat lain tau. Kan lain muka surat kan tak sama kan tau. Hak Jawi muka surat 17. Kehidupan dan kesenangan dunia adalah sementara tau. Rumi surat berapa? Ini 17. Rumi surat berapa? 15. 15. Ni Jawi 17. 15. Jadi Rumi 15, Jawi 17. Pakai Rumi belaka? Jangan Rumi. Tak kerti Jawi ke? Ada kata reti tapi lambat. Lepas tu kalau reti tapi lambat, kalau pakai Rumi lagi lambat. Lagi lambat reti. Kalau reti Jawi tapi lambat, kalau pakai Jawi lambat tu dia cepat sikit. Jawi reti tapi lambat. Lepas tu ambil Rumi pakai lambat tu. Pakai lambat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kehidupan dan kesenangan dunia adalah sementara. Kehidupan dan kesenangan di akhirat adalah kekal. Dunia tempat berusaha bagi mencapai kebahagiaan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya dunia adalah ladang akhirah. Dunia adalah perhumaan, tempat tanaman, tempat buat bekalan untuk hari akhirah. Ini sambungan sifat kecelaan yang keenam. Kasih akan dunia diterjemah dengan cinta, hubud dunia, kasih akan dunia. Satunya kasih, satunya dunia. Kena tahulah kasih tu setara mana yang dicela pada syarak. Dunia-dunia ni apa? Dunia-dunia terdahulu, sesuatu yang tidak bermanfaat selepas dia mati, itu panggil dunia. Walaupun rupa akhirah sekalipun panggil dunia. Kita buat kerja akhirah, tapi niat kitanya untuk dapat habuan dunia, maka panggil dunia jugalah. Sebab kerjaan kita tu tak ada manfaat lepas dia mati. Walaupun atas dunia orang puji kita, orang baik, orang apa sekalipun, sebab kita buat kerja-kerja akhirah, tapi niat kita bukan akhirah, niat kita bukan lillahi ta'ala, niat kita nak dapat habuan dunia, maka ada manfaat tak perkara agama dengan niat untuk dapat habuan, tak ada manfaat lepas dia mati, maka panggil dunia lah. Dah apa dunia dapatnya? Orang akan puji, orang akan kata orang baiklah, orang apalah. Adapun kalau perkara tu ada manfaat lepas dia mati, walaupun rupa dunia sekalipun dipanggil akhirah. Walaupun rupa dunia sekalipun dipanggil akhirah, kalau perkara tu ada manfaat kemudian daripada mati kita. Mana ni? Hak ada di kita semuanya dunia, dengan pakaian, dengan makan, ini dunia belaka. Pakaian untuk apa? Untuk tutup aurat, itu akhirah. Makan minum untuk apa? Untuk jadi sihat, awak ibadah, itu akhirah. Pada ni sebab kita untuk bekal akhir ada manfaat lepas dia mati, itu panggil akhirah lah. Ni kita nak mari belajar ni, kita kan ada kenderaan tu kita guna untuk akhirah, maka akhirah lah. Kalau tak ada kenderaan pengangkutan, kita nak mari belajar pun ni. Atau ceritalah zaman itu dia jalan kaki, tak perlu ni tahilan. Yang ni naik tahilan depan tu pun orang redah ni. Dalam depan tu. Dia kena kena minta buat tepi light sedepan tu. Tepi light macam depan mana kat sekolah tepi light kan. Nampak susah. Siang nampak moci-moci naik jalan. Kena minta naik kuning situ. Susah. Dulu bolehlah jalan kaki. Orang sekarang nak jalan macam mana? Ni kata jalan sikit tak boleh. Dulu jalan atas tanah, kita jalan atas tak sama.
Dah lama. Mana kita perlu pada kenderaan. Kenderaan tu guna untuk apa? Guna untuk belajar, guna untuk kemudahan dalam kehidupan kita, nak pergi kerja apa semua, untuk nafkah keluarga. Kenderaan ni untuk kemudahan keluarga kita, anak-anak kita nak pergi mana-mana, nak belajar, nak apa. Letak molek, dia akan jadi akhirat, tak kaya di dunia. Kalau tak kena letak buat amal ibadat pun tak panggil akhirat, panggil dunia. Semaibang tak tinggal, tapi akhirat tak ada manfaat, sebab tanpa ilmu tak panggil akhirat, walaupun rupa-rupa ibadat sekalipun. Mana kalau kena letak akan jadi akhirat belakang. Kalau kena ada ni, atas kita lah. Patutlah kita nak jadi perkara tu dunia ke akhirat, dia bergantung pada hati kita. Hati kita tuju ke mana? Kalau hati kita tuju akhirat, dia akan pusing akhirat belaka. Sebab bergantung dengan hati kita. Tapi kalau hati kita dunia, segala-gala akan dunia belaka. Buat kerja agama pun nak dunia. Apabila hati kita bermatlamatkan dunia, buat kerja baik pun tujuan nak dunia. Tapi kalau hati itu matlamat akhirah, kerjaan dunia pun lilat untuk akhirah, akan jadi akhirah juga. Itu bergantung pada hati kita. Benarnya sama saja. Pakaian yang sama, makan minum yang sama, kenderaan yang sama, rumah tangga yang sama, kerja yang sama, benda sama. Tapi nak jadi dunia ke akhirah ke, ni dia gantung pada hati. Hati dunia, dunia lah. Hati akhirah, akhirah lah. Ada ni. Hak beriman dengan hari akhirah tu, hak tu bab lain tu. Hak tu bab akidah. Tidak beriman dengan hari akhirah tu kafir tu. Ada orang Islam pastilah beriman dengan hari akhirah. Hak beriman, hak akidah tetap. Orang kafir je tak percaya kepada hari akhirah. Kita orang Islam pasti percaya dengan hari akhirah. Percaya, tapi hati kita tuju mana? Tuju hak akhirah ke tuju hak dunia? Nak jadi akhirah ni kena belajar lah. Atau kata kalau kena letak ilmu akan jadi akhirah. Kalau anak kita belajar pun ilmu akidah kemah, ilmu semayang bang kemah, belajar ilmu dunia pun tujuannya apa? Biar jadi tujuan akhirah. Nak khidmat pada masyarakat, untuk tolong masyarakat, jadi akhirah. Kalau berjaya nak supaya mudah kehidupan, jadi senang kita nak belajar agama apa semua, jadi akhirah. Kalau kena letak. Faham tak ni? Tapi kalau kita ilmu agama tak beri, lepas tu belajar ilmu, kadang-kadang ilmu agama tak beri dah. Belajar sekolah agama, kita letak kepada anak kita belajar sekolah agama, kerja mudah, tak akan diganggu. Kalau awak belajar sekolah hak menengah biasa, sekarang payah nak kerja. Lagi kot tu. Pada ni. Sebab kalau belajar sekolah agama, keluar tak ada lagi ganggu. Sebab apa? Nak jadi ustaz, kerja-kerja kerajaan ni masih lagi banyak kekosongan. Ada orang ajar gitu, tak kena ajar niat gitu. Dah cakap apa kita ajar seumpama tu, suruh anak kita kosak dia gitu. Ada ni. Lepas tu kita ajar molek belajar agama supaya dapat redha Allah, supaya jadi anak yang bertakwa, jadi bekalan pada ibu bapa nanti. Itulah sepatutnya. Lepas tu kalau dapat kerja, dapat apa, itu untuk kemudahan kehidupan atas dunia. Tapi matlamat jadikan untuk akhirah. Tapi kalau mula-mula sekali dah, tak apalah belajar agama lah. Kalau nak kerja mudah, kalau belajar dunia payah. Kan learning kan, orang learning kan, budak-budak learning kan, belajar tinggi-tinggi, kalau kerja pun tak pakai apa CJ dia tu, pakai CJ SPN dia kadang-kadang. CJ tinggi tu hutang banyak mana nak kena bayar. Berhutang orang learning tak macam dulu. Lepas tu kalau ngaji agama, ngaji agama mudah. Jangan kat tu. Ngaji agama biar lillahi ta'ala, nak redha Allah, nak beramal, nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu, biar matlamat duduk situ. Ada ni, biar hati kita tu berpaling daripada dunia, zuhud, berpaling hati dari dunia, bukan buang dunia di tangan. Yang salah faham ni. Zuhud lain, fakir lain. Fakir ni di tangan tak ada harta. Zuhud ni berpaling hati daripada dunia. Dunia ni dunia ni. Pada ni, berpaling hati dari dunia, perkara yang tak ada manfaat selepas dia mati. Kita tengok orang fakir di zuhud, tak kena.
Kita tengok orang kaya, dia ahli dunia. Dia jangan kata gitu. Dia ingat ke sahabat ni miskin-miskin. Saya nak bakar, kaya. Saya nak Umar, kaya. Saya nak Osman, tu cerita lah. Saya nak Abraham bin Auf, tu masyhur lah dia nya. Hotel haji syurga belaka tu. Pada ni. Tapi hati zuhud. Walaupun dunia banyak di tangan. Pada ni. Maknanya kena awal-awal dah. Sebab sebelum ni orang panggil apa? Sebelum tupu pada belajar ilmu dunia, kerja dunia, ajak duk agama. Ajak agama. Patut ajak agama ni sebelum balik. Ada ni. Kita belajar dunia, lepas ada tu nak ajak siapa mana pun. Lepas balik pun alhamdulillah sebab kita berkejuan tadi kita sendiri. Tapi nak kena ajak awal-awal ni. Ajak kenal Tuhan, ajak akidah yang sebenar, ibadah yang sebenar. Ni ajak ni. Kasih dunia ni dicela pada syarak. Hak naknya zuhud berpaling hati di dunia. Sebab apa? Sebab dunia sementara. Kita nak kasih benda-benda yang sementara. Sementara. Kehidupan dasar dunia adalah sementara. Bukan kata sementara sebelum kita mati. Hak tengah-tengah kita hidup ni pun sementara je. Ni kesenangan kehidupan ni bukan kata kita umur panjang kat ni, umur je panjang, tapi kesenangan dunia sementara. Kita lah umur ada lagi, tapi kesenangan dunia, makan minum sedap-sedap tak boleh, penyakit banyak. Ada apa dia? Orat pun sakit dah, pinggang pun sakit dah, kepala pun denyut sokmo, mata pun tak apa terang dah, gigi pun tak pernah ada dah. Nak pergi mana lagi? Tak sungguhlah kulit kau lama kau kecu. Nak pergi ke mana lagi? Memang hidup lagi, tapi benda ada? Tak ada. Ada je. Dah main nak tidur malam kena musim kotor sebab dah kena kesenangan dunia. Realiti kehidupan. Realiti kehidupan jalan pun gitulah, hogeh dah. Apa dia? Hak kata hidup lagi ni, umur panjang lagi ni, tapi hak kesedapan dunia tu ada tadi, bukan tempat kesedapan. Tu Zuhri hak dalam pelotok ni macam-macam duk gangguan ni. Kalau masa kita segar lagi ni, tapi dalam ni hatulahan ni lah. Hak ni mesti, kalau tak ada hak ni beratlah kita. Jadi macam terikat terkejar-kejar dengan dunia ni. Ada. Hak ni kena buat segera. Kalau tak buat segera, beratlah, susahlah. Senang gitu. Dia orang kafir lah, orang kafir tak tahulah dia punya ni. Orang kafir ni akhirat ada dah, dunia dia. Kita tengok dia kan, khuju kerja macam mana dia menikmati. Ketika mana dia menikmati dunia. Ada juga kalau kira-kira. Batu pok kafir ni kalau dia makan semeja. Sebab apa? Tu je bakal kenikmatan dia. Sebab apa? Sebelum tu tak ada. Dia macam kerja pah mati. Neraka dia je. Ada ni. Tak ada benda pun sebenarnya. Mana kalau kita segar lagi pun tengok. Otak kita, akal kita penat semua. Penatlah. Itu dunia. Ni tak Aisyah mau banyak ni. Waktu realiti diri kita masing-masing. Realiti diri kita masing-masing. Makan lebih sikit, lalu dah. Dulu makan sepinggang okey. Sekarang makan setengah pinggang pun dah. Tu belum lagi hok kata dah hok mana? Kenyang tu hok ni hok tak pernah lepas tu hok tu hok dak kata kena macam-macam, dia kena pergi ke hospital semua, kena pergi klinik semua, kena hok tu lagi lah. Masing-masing jadi doktor sendiri, cocok sendiri, jadi doktor sendirinya. Hatilah dunianya. Ada ni. Cocok insulin. Cocok sendiri. Mana lagi kesedapan dunia?
Ada. Kan ni. Tu dunia. Tu bisa. Masa dulu nak makan benda tak ada, duit tak ada. Sekarang ni senang, tak boleh makan juga bisa. Kan ni. Ada orang apa? Sementara, dan kehidupan dan kesenangan akhirat adalah kekal. Kesenangan ni apa? Akhirat kekal, bukan kata akhirat je kekal. Kesenangan akhirat tu kekal. Sebab itulah, kalaulah dihidup atas dunia 1000 tahun sekalipun, dengan sepenuhnya kesenangan, di hari akhirat sekejap padam dah. Kalau kena seksaan, hilang habis. Ada dah hak dunia, hak kata 1000 tahun tak ada. Sekejap je dengan hak seksaan di hari akhirat. Mana kalau tak dunia ni susah macam mana pun, akhirat ni sekali mata je cukup dah. Cukup dah untuk akhirahnya. Dunia tempat berusaha bagi mencapai kebahagiaan akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Iaitu dunia ada ladang akhir, dipanggil perhumaan bagi akhirat. Kita nak bekal akhir ni di dunia ni lah. Lepas tu kata kita tidak boleh tinggal dunia, sebab kita agama tidak memusuhi dunia, bukan cela dunia. Sebab dunia lah tempat kita cari bekalan untuk perjalanan akhir kita, perjalanan yang panjang. Tempat kita nak berbekal di mana? Di dunia lah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah takwa kita di mana? Di dunia lah. Nak takwa nak guna apa? Guna barang dunia lah. Kita nak bertakwa kena guna barang dunia belaka. Ni kita nak belajar ni, barang dunia belaka dari kita ni. Dengan tepak, dengan meja, dengan speaker, dengan lampu, dengan ekor, barang dunia belaka. Tapi bila jadi untuk akhirat, dia tangan dunia panggil akhirat. Kalau tak ada tepak, dia nak kelah. Tak ada speaker, nak kelah mana? Tak ada lampu, nak kelah mana? Ada ni. Kerjaan kita atas dunia, tapi sebagai tempat bekalan untuk hari akhirat. Keduniaan banyak daya penariknya. Hak benda daya penarik satu, dunia hak depan mata, akhirah gaib. Kita biasanya lebih tertarik kepada hak depan mata. Sesiapa yang lemah imannya akan terpikat dengan keindahannya dan dia lalu mencintainya, mencintaikan dunia, maka lupalah dia kepada Allah dan kepada akhirat yang semua orang kembali kepadanya. Dia ada doa sikit, ya Allah jadikanlah kami orang yang mencintai Engkau dan berlomba mencari keadaan Engkau, amin. Nanti mai doa sikit, sebab ni cerita bab dunia ni. Sebab apa? Sebab kita ni mudah tertarik dengan hak depan mata. Akhirat perkara gaib. Kita mudah terpikat dengan keinginan dunia, akhirnya kita mencintai dunia, lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah, lupa pada akhirat. Cuma kita orang awam ni gitulah. Kita tak lupa ke Tuhan, sembahyang bang tak tinggal, belajar pun tak tinggal, buat amal ibadat pun rajin kodo-kodo, tapi hati kita tu masih lagi mencintai kodo-kodo kita. Maknanya kalau kodok orang awam, cinta, kasih, sayang kepada dunia, tetapi tetap kita jaga akhirat. Cinta macam mana ke dunia sekalipun, kalau bercanggah dengan hari akhirat, kita tak akan ambil, kita tak akan turut. Kita sayang ke dunia, tapi kalau Tuhan larang, kita tak turut. Sayang macam di dunia sekalipun, tapi kalau kata zakat, kita tak pernah kata sayang dunia apa ke zakat dah ada. Pandai ni, mana kat sayang kodoh tu nisbah kita awam tidak tercela lagi. Kasih tu kasih, sayang tu sayang. Kalau baru-baru kau tengok, tengok, takut orang gesek-gesek kan. Wah, ni orang baru ni. Ni. Takutlah sayang. Sayang sungguh lah. Anak cucu gimana dekat-dekat, jangan. Sayang, cinta. Tapi taklah siapa perekat, kita lupa agama. Cuma kadang-kadang kita ni lah imbang-imbang. Orang lemah ni. Orang hok muqarrabi suruh hati dia akhirah je lah, tak ada dunia. Kita orang awam ni kena imbang lah. Mana faham dah ni? Sebab kalau terlampau cinta pada dunia sampai masa nak mati,
tinggal barang yang kita cinta, nak pergi kepada alam akhirah yang kita tak apa peduli, nak pergi ke? Nak pergi ke? Hati ketu nadang tak kita nak ingat ke Tuhan. Kalau kita tak mau tinggal hak kita cinta ni, tiba-tiba nak tarik kepada alam akhirah yang kita tidak buat persiapan pun. Jadi macam mana kita nak masa tu nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dah nak tarik kita pada dunia yang kita cinta kepada akhirah yang kita tidak peduli. Tu kena takut takut lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu syaitan ambil peluang lalulah. Syaitan ambil peluang untuk merosakkan akidah agama kita. Ketika tu maknanya kita jagalah. Hak kata dunia pun hak wajib tetap. Hak sunat-sunat pun kita dahulukan hak sunat tu. Sayang pasal dunia pun kita dahulu hak sunat. Sebab apa dia jadi bekat akhirat. Kalau ada harta benda pun biar hala ke akhirat. Tapi kalau tinggalkan anak-anak jadi akhirat, jadi akhirat juga. Kena jadi akhirat. Anak kita buat ibadat jalan agama, kita tinggal harta pada mereka, mereka buat ibadat akhirat juga kepada kita. Ada ni akhir juga pada kitanya, tapi bergantung pada anak tak pula. Itu atas kita lah kita didikan agama ke tak. Tapi kalau kita infak sendiri-sendiri, sahih itu akhirah kepada kita. Janji kita ikhlas. Ikhlas pada masa kita sumbang, ikhlas selama-lamanya. Kita tak akan ungkit dah kemudian, tak akan cerita dah kemudian. Ikhlas pada sudah, itu hak milik kita yang sebenar. Tapi kalau kita tinggal dunia kepada anak-anak pun akan jadi akhirah. Jikalau anak kita bawa kepada jalan akhirah, akan jadi akhirah belaka tu. Yang kita faham kok, kalau kata infak, hak tinggal pusaka tu jadi saja, jangan kata gitu. Jadi saja tu, dia akan jadi akhirah kalau bawa pada jalan akhirah. Yang ketujuh, mengkagumi diri. Ujub, kita biasa ujub sebut ni hairan diri. Hairan diri ni dia diterima dengan mengkagumi diri. Kagum macam mana? Banyak ilmu sungguhlah aku ni. Banyak amal sungguhlah aku ni. Pemurah sungguhlah. Pemurah. Banyak ilmu daripada orang lain, banyak amal daripada orang lain, pemurah daripada orang lain. Lakah tu takabur. Takabur lakah. Ni tak ni kita seorang ni. Kata heran kita ni. Boleh buat amal kita akhir zaman ni. Heran. Rajin semua kita buat amal. Heran dia orang panggil. Heran. Boleh buat amal kita. Yelah. Lintasan tu syarat tak ambil salah. Kita istighfar semua. Memanglah tolong istighfar lah. Tapi dia sifat-sifat cela ni jadikan sifat hati. Kali mari lintasan syarat tak ambil salah. Memang lintasan tu mari semua. Dan jadi baik kok. Baik. Baiklah. Memanglah. Kita pun la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita kekurangan itulah kita kena ada salah satu. Kalau ada tiga-tiga tu ilmu, kalau kita ada mengajar kat orang, sedekah jariah dia kena ada ni. Dah kita ni lemahkan bekalan kurang, ada sedekah jariah, ada anak-anak yang soleh. Ni yang kita ni ada ni. Kalau kata kita tak ada mengajar orang, kita ada sedekah jariah, kita ada anak-anak soleh, ni yang kita. Untuk yang kita soleh tak cukup, tak apalah hati ni ada bekalan dah standby kitanya. Gitu je lah. Lepas tu kita harap kepada kurniaan Allah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.